Jadi bagi hamba-hamba Allah yang mengutamakan ibadat, dia akan mengenepikan hal-hal keduniaan. Dia akan mengenepikan hal-hal keduniaan. Dia akan cuba berusaha mengawal kehendak hawa nafsunya yang nak berseronok atas dunia. Seronok dengan pangkat, seronok dengan jawatan, seronok dengan duit, seronok dengan ini dan itu. Dia akan mengutamakan ibadat, kemudian barulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia mengambil benda-benda dunia itu pun sekadar yang perlu. Tapi kebanyakan kita manusia mengutamakan keduniaan, maknanya mengutamakan kehendak nafsu. Contohnya mana? Nafsu kita bukan sekadar nak berpakaian, tapi nak bermegah-megah dengan pakaian. Nafsu kita bukan sekadar nak makan, tapi nak bermegah-megah, berseronok dengan makan. Contohnya makan yang megah-megah, makan yang mahal-mahal, makan di tempat yang hebat-hebat. Nafsu kita bukan sekadar nak berkenderaan untuk memudahkan ibadat, tetapi kita nak bermegah-megah dengan kenderaan. Nak bermegah-megah dengan kenderaan. Bukan sekadar nak melindungkan diri dan anak isteri daripada panas hujan, bahkan nak duduk di dalam rumah yang megah-megah, yang mewah-mewah. Ini yang dimaksudkan dengan ibadah. Ini yang dimaksudkan dengan apa tadi? Dengan dunia tadi tu. Kita mengambil lebih daripada qadar yang sepatutnya, yang akhirnya menyusahkan diri kita sendiri. Yang akhirnya keinginan hawa nafsu tadi, keinginan hawa nafsu kita tadi yang nak bermegah-megah dengan makan, minum, pakai, tempat tinggal, kenderaan dan sebagainya, akhirnya memerangkap diri kita tadi, dikongkong oleh dunia, sehingga kita mahu ataupun tidak terpaksa memberikan banyak waktu kita untuk dunia, sehingga hingga tidak ada masa untuk akhirat. Bila dah banyak tanggungjawab, maknanya nak makan yang sedap, nak makan yang mewah, nak pakai yang mewah, nak kenderaan yang mewah, nak rumah yang mewah, sudah tentulah memerlukan belanja yang besar, belanja yang banyak. Kalau tak cukup, terpaksa kita buat pinjaman. Kemudian bila dah pinjaman kita ratus ribu, dah tentulah nak kena bekerja keras untuk nak membayar hutang-hutang kita. Jadi tak cukup sekadar nak bekerja 8 jam, perlu kerja lebih daripada waktu tu, sebab nak melangsaikan hutang-hutang yang terpaksa kita buat demi nak mengikut kehendak, keinginan hawa nafsu yang nak berseronok-seronok, bermegah-megah dengan makan, pakai dan sebagainya. Akhirnya tidak ada waktu untuk akhirat. Tak ada masa dah. Nak pergi cari ilmu tak ada masa dah. Tak ada waktu dah. Nak pergi belajar ilmu fardu ain tak ada dah. Sebab apa? Masanya dah habis digunakan untuk nak membayar tadi tu. Nak membayar ini, nak membayar itu. Yang mana sakit tu kita yang cari sendiri. Kita yang cari sendiri. Nampak tak tu permainan dunia dalam nak memerangkap kita saja. Jadi bila dah terbelenggu, terperangkap, nak lagi tak boleh. Terpaksa dah nak kena bayar ni, bayar tu. Terpaksa dah kerja lebih waktu. Nak melangsaikan hutang yang beratus ribu tadi bukannya sekejap. Silap-silap ada yang kadang-kadang sampai kita mati tak habis pergi bayar hutang. Sampai mati tak habis bayar hutang. Masanya habis untuk nak melangsaikan hutang, cari duit nak bayar hutang. Itu hidup dia habis. Masa dia habis bekerja sebab nak bayar hutang. Sehingga tak ada masa nak mengenal Tuhan, tak ada masa nak ambil peduli tentang amalnya betul ataupun salah. Tak ada waktu untuk nak memastikan amalannya mengikut seperti yang disuruh ataupun tidak. Tak ada waktu nak membicarakan hatinya, nak memperbaiki hatinya, nak memperbetulkan hati. Tak ada waktu. Sebab waktunya dah habis digunakan untuk nak menyempurnakan kehendak dan keinginan hawa nafsu dengan dunia. Itulah yang berlaku. Kebanyakannya begitulah. Sebab tu bila kita ajak kawan-kawan kita, ajak sahabat andai kita, ajak saudara mara kita mengaji, jawapan dia apa? Tak ada masa dah. Tak sempat lah, tak ada masa dah. Mana pergi masa?
Padahal manusia lain Allah bagi masa sama macam kita, sehari 24 jam. Mereka juga ada keinginan nak kaya, nak mewah, nak hebat. Tapi mereka sabar, mereka boleh menahan nafsu dia. Tidak mahu mengikutkan sangat kehendak hawa nafsu yang nak bermegah-megah, nak bersenang-senang dengan makan, minum, pakai tadi. Sedangkan dia sama manusia seperti kita. Cuma kita tak boleh sabar. Kita tak boleh tahan, kita ikutkan kehendak hawa nafsu kita. Tapi dia boleh menahan kehendak hawa nafsunya, sehingga dia boleh mengaturkan masa. Ini untuk cari makan, ini untuk cari ilmu, ini untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang macam ni, meskipun keduniaannya tak hebat mana, tak megah mana, tapi yang pasti amalannya akan betul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti di hari kiamat akan diberi kekayaan, kesenangan, kemewahan yang bersifat kekal selama-lamanya. Meskipun dunia dia tak hebat mana, pakaian dia tak hebat seperti kita, kenderaannya tak hebat seperti kita, rumahnya tak megah seperti kita, tapi balik akhirat amal ibadatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Di dunia dulu dia ada waktu untuk mengambil tahu tentang selok-belok ibadat, yang mana ibadat itu adalah tujuan utama kenapa kita dihidupkan oleh Allah. Adapun kita habis waktu dah, kena cari duit banyak-banyak sebab nak membayar macam-macam tadi, sehingga kita tak ada waktu nak mengambil tahu tentang Tuhan, tentang akidah, tentang ibadat. Akhirnya amal yang kita buat tadi salah, tidak betul dan tidak diterima oleh Allah. Dan kemegahan, kekayaan yang kita dapat sebentar tadi itu, bila mati hilang, kemudian luput kesenangan akhirat buat selama-lamanya. Hilang kesenangan akhirat yang Allah janjikan tu, hilang selama-lamanya. Dengan sebab apa? Gagal balik akhirat. Gagal menggunakan dunia tadi sebagai tempat untuk bercucuk tanam, maknanya melakukan ibadat sebanyak-banyak mungkin dengan cara yang betul. Kita tak dapat, kita tak berpeluang kerana masa kita dah habis untuk melayan kehendak hawa nafsu. Ya boleh kaya, ya boleh mewah, ya boleh megah, tapi kemegahan yang Allah bagi pada kita atas dunia ni tadi, selama mana? Selama mana kita nak duduk dalam rumah yang mewah, yang megah tu? Selama mana kita nak pakai kenderaan yang mewah, yang megah tu? Nak megah dengan makan minum yang mewah-mewah di tempat yang mewah-mewah tadi? Selama mana? Selama hidup kita yang 50, 60, 70 tahun sahaja. Lepas mati, hilang segala kesedapan, bertemu dengan azab siksaan selama-lamanya. Ini yang dimaksudkan tadi. Jangan sampai nak mencari kesenangan, kesedapan, keseronokan dunia yang sementara, terlepas kesenangan akhirat yang kekal selama-lamanya. Sebab tu lah kita ni kena cerdik membahagikan masa, membagikan waktu. Jangan mencari harta dan menunaikan keinginan hawa nafsu tadi sampai melampau batas. Sampai melampau batas, kerana Allah ada mengingatkan kita. Jaga-jaga, makna Allah ingatkan kita jangan sampai harta benda dan anak pinak kita melalaikan kita daripada mengingati Allah. Makna mengingati Allah dengan makna beribadat. Jangan sampai harta benda tadi melupakan kita dengan ibadat. Jangan sampai anak bini kita melupakan kita, melekakan kita daripada ibadat. Kita layankan kehendak nafsu kita, kemudian kita layankan pula kehendak, keinginan, hawa nafsu anak bini kita. Yang kehendak kita dengan dunia benda lain, yang kehendak bini kita dengan dunia lain, yang kehendak anak-anak kita dengan dunia lain. Semua ni kita layankan sampai tak ada waktu dengan Allah dah. Na'udzubillahi min zalik. Ditipu dengan dunia. Na'udzubillah. Tak ada waktu, tak kenal Tuhan. Hidup puluh tahun dah. Hidup puluh tahun tak kenal Tuhan tu siapa. Dan memadalah kamu bahawasanya maksudmu akan ibadat tu, maksud kita hidup ibadat. Ibadat itu tujuan. Dan bahawasanya makanan, makanan tu biji amal, dan airnya amal. Makna makanan ni biji benih untuk kita melakukan ibadat.
Jadi makanan tu biji benih dan airnya tu, dan air tu yang nak menyiramkan, yang nak menyiram tadi agar jadi subur. Dan daripadanya nyata tumbuhnya, maknanya daripada makanan tu tadi, daripada biji benih tadi yang dikatakan makanan tadi akan tumbuhnya amal. Dan apabila jahat benihnya, tiada baiklah zar'unnya, yakni tanamannya. Jadi bila makanan-makanan yang masuk dalam perut kita ni yang diibaratkan seperti benih amal tadi, kalau benihnya rosak, benihnya tidak berkualiti, benihnya busuk, maka tidak akan tumbuhlah amal yang baik. Sebab tu di dalam Islam menitik beratkan perihal makan minum ni. Dalam Islam menitik beratkan perihal makan minum kerana dia ada bersangkutan dengan amal ibadat. Makan minum bersangkutan dengan ibadat. Jadi makan minum kita tu ibaratnya macam benih ibadat. Kalau baik benihnya, baiklah pohon yang akan tumbuh. Kalau baik makanannya, halal makanannya, bersih makanannya, bersih rezeki yang diambil tadi, bersih usaha dia mencari rezeki, maka baiklah amal ibadat yang tumbuh daripada diri dia. Kalau makanan tadi, kalau biji benih tadi haram ataupun biji benih tadi syubhah, akan merosakkan ibadat. Itu maksudnya. Dia buat perbandingan. Makan minum tu macam biji benih yang akan menumbuhkan amal. Jadi kalau biji benihnya elok, eloklah pokoknya. Kalau biji benihnya rosak, rosaklah pokok dia. Kalau kita makan yang haram, yang syubhat, rosaklah amalan kita. Itu maksud. Tetapi yang mana bahkan padanya kebinasaan, bahawa binasa atasmu bumimu, maka tiada dapat kemenangan selama-lamanya, dan bumi di sini iaitu hati. Tetapi bahkan kebinasaan, bahawa binasa atasmu bumimu, bahkan bukan sekadar merosakkan amal, tetapi merosakkan buminya. Iaitu mana bumi yang dimaksudkan tadi? Iaitu hati. Hati, merosakkan hati. Bila dah tanamannya rosak, biji benihnya rosak, pohonnya rosak, rugilah. Tak adalah keuntungan. Tidak adalah keuntungan duduk atas dunia ni. Tak adalah keuntungan atas dunia sebab kita tak pandai nak bercucuk tanam, tak pandai nak bercucuk tanam. Orang buat tanaman dengan biji benih yang baik, yang berkualiti. Kita tanam dengan biji benih yang kotor, yang rosak. Orang lain pohonnya tumbuh baik, menghasilkan buah-buahan yang lumayan. Pokok kita tak keluarkan buah. Duk penat siram je. Yang tumbuhnya daun. Yang tumbuhnya daun, penat mengemas je lah. Duk penat mengemas daun-daun, duk sapu sampah je lah, buahnya tak ada. Sebab biji benih tu tadi, biji benihnya dah salah. Biji benih dia tu tak berkualiti. Orang lain subur, ada daun tapi buahnya subur. Kita daun sedaun-daun, gugur sapu pada pagi sampai ke petang, duk sapu sampah je, buahnya tak buat makan. Rugilah. Rugi. Orang lain dapat untung, kita dapat rugi. Orang lain berkebun juga, dia dapat untung, kita berkebun dapat penat, dapat rugilah pula. Sebab salah biji benih tadi. Makna salah dalam bab makan minum, kita tak jaga, maksudnya tak jaga makan minum. Asalkan dapat duit banyak, tak peduli halal haram, tak peduli syubhat. Syubhat tak syubhat, haram tak haram, tolak tepi dulu. Asalkan banyak duit, asalkan boleh jadi cepat kaya. Kelakuan yang macam tu merosakkan, membinasakan hati kita, merosakkan hati.
Dan daripada yang demikian barang yang sampai kepada kami daripada Ma'ruf al-Kurhi bahawasanya berkata ia, apabila puasa engkau, bila kau berpuasa, kalau kau puasa katanya kalau kau berpuasa, maka tilik atas apa suatu engkau berbuka puasa. Kalau kau berbuka puasa, kalau kau nak buka puasa, kau kena tilik, kau kena perhati, kau kena perhatilah, kena selidik atas apa suatu berbuka puasa. Kau nak buka puasa tu dengan makanan yang macam mana tu? Yang kau nak jadikan buka puasa tu, jamuan juadah buka puasa tu, kau kena pastikan makanan tu halal ke haram, makanan tu baik ke tidak, syubhah ke tidak, ataupun sumber wang ringgit yang kita perolehi untuk membeli makanan-makanan yang nak dibuat juadah berbuka puasa tadi, cara cari duitnya tu halal ke syubhah ataupun haram. Tu maksud dia. Kena tengok juga. Ada orang kita dia tak peduli bab makan. Boleh duduk lepak makan minum kedai orang bukan Islam. Memanglah halal selagi benda tu tidak bercampur dengan benda-benda haram tu. Tapi tilik siapa yang tukang masak, yang tolong buatkan masakan tadi orang yang tak beriman dengan Allah, tak ada berkat. Tak ada berkat. Sebab tu kalau isteri kita tak solat mana tak ada berkat dengan makanan masakan yang dibuat. Tak ada keberkahan. Tak ada keberkahan. Orang yang membuat masakan tadi tu orang tak solat. Orang tak solat ni orang yang dibenci oleh Allah. Tak solat ni dilaknat oleh Allah. Tiba-tiba orang yang dilaknat tadi tolong mempersiapkan kita punya makan minum. Na'udzubillah min zalik. Dia memberi kesan tu tapi tak nampak. Pada kita halal, ya memang halal. Tengok ni. Kalau kau puasa, kalau kau nak buka puasa, kau tengok dulu. Daripada mana, makanan jenis apa yang kau nak makan, nak buat buka puasa tu. Makanan siapa engkau makan? Yang kau nak makan tu hak milik siapa? Adakah milik kau ataupun hak milik orang lain? Ataupun kau nak makan harta benda orang, ataupun nak makan harta benda anak yatim. Rampas sini, rampas sana, ugut sini, ugut sana, dapat duit, beli makan, buat buka puasa. Rasuah sini, rasuah sana, sogok sini, sogok sana, beli makanan tu, juadah buka buka puasa. Tipu sini, tipu sana, hasil daripada penipuan tu, beli makan minum, buat buka puasa. Maka beberapa orang yang makan satu suap, maka terbelit hatinya daripada barang yang ada atasnya hati. Tiada kembali kepada hal asal hatinya selama-lama. Berapa ramai orang yang dengan sebab sesuap makanan tadi merosakkan hatinya selama-lamanya. Berapa ramai orang yang dengan sebab memakan benda yang haram mengubah hatinya jadi jahat selama-lamanya, terpaling hatinya selama-lamanya asbab daripada makan yang haram tadi. Mengotorkan hati, menghitamkan hati. Bila hati dah kotor, hati dah hitam, hati dah keras, macam mana kita nak terima ilmu? Macam mana nak terima nasihat? Macam mana nak masuk ilmu yang manfaat dalam hati kita? Sebab tu kita yang nak mengabdikan diri kepada Allah, yang nak berhijrah, yang nak mendekatkan diri kepada Allah, selain daripada menuntut ilmu, tu nombor satu. Orang yang nak berhijrah, anak tangga yang mesti dipijak nombor satu ialah menuntut ilmu. Di samping menuntut ilmu tu, kena memperbanyakkan taubat kepada Allah.
supaya hati kita yang kotor dengan dosa dan maksiat kita dulu-dulu tu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya hati yang keras tadi jadi lembut, hati yang hitam jadi cerah. Hati yang keras jadi lembut. Barulah nanti ilmu-ilmu manfaat yang kita belajar tu, yang kita dengar, yang kita ikut tu dapat diambil manfaat. Kalau tak, maknanya walaupun ilmu yang kita belajar tadi ilmu yang baik, ilmu yang bagus, kita tak akan dapat mengambil faedah daripada ilmu tadi. Kenapa? Tempat simpan itu kotor. Tempat simpan ilmu tadi kotor. Apa dia? Hati tadi tu. Dia akan mengotorkan. Ilmu yang bersih akan jadi kotor bila masuk dalam hati yang kotor. Sebab tu kena taubat dulu. Kena banyak-banyak bertaubat supaya hati yang nak menunggu ilmu tadi tu bersih. Kan ulama membuat perumpamaan, hati kita ni ibaratnya macam gelas. Macam gelas. Gelas ni, hati kita ni kotor dah. Dah puluh tahun dah bercepuah dengan dosa Dosa tak solat, dosa dedah aurat, dosa mengumpat, dosa berdengki, dosa berdendam, dosa sangka jahat. Macam-macam dah ni. Bekas tadi. Hati kita tadi dah kotor dah, berpuluh tahun dah duduk dalam kotor. Tiba-tiba kita berubah. Kita nak mendekatkan diri dengan Allah. Yang pertama-tama sekali kita kena menuntut ilmu. Kemudian kita jangan lupa untuk membersihkan bekas tadi tu, supaya ilmu-ilmu yang kita belajar tadi tu boleh duduk, boleh masuk dalam bekas yang bersih tadi. Ibaratnya kalau bekas yang menanti ni kotor, masuk benda bersih pun dia jadi kotor juga. Kalau gelas kita ni berkeladak, kotor, tak basuh lagi, kita tuangkan air mineral yang jernih, akan mengkaburkan, jadi kelabu. Air mineral yang asalnya tadi jernih jadi kelabu. Sebab apa? Bekas yang menanti tadi tu tak basuh. Maka sebab tu kita disuruh bertaubat banyak-banyak, bertaubat sungguh-sungguh, mengikut syarat dan rukun, supaya Allah bersihkan balik hati kita. Bila hatinya bersih, barulah ilmu-ilmu yang baik tadi yang kita belajar tadi, dia akan masuk. Macam mana datangnya jernih, dia duduk dalam hati kita pun jernih juga. Itu perumpamaan. Kenapa pentingnya taubat? Kenapa pentingnya taubat? Ni tak kita pulun, bila hijrah je terus pulun beribadat, padahal hatinya tak bersih lagi. Tu yang kadang-kadang tak sampai maksud, dia jadi syok sendiri. Syok sendiri. Tak boleh dengar nasihat dan macam-macam lagi. Ilmu yang bermanfaat tadi tak dapat nak diamalkan. Sebab apa tadi? Hati dia tadi tak bersih. Hati yang nak disimpankan ilmu tadi tu tak bersih. Itu benda yang nak kena buat. Benda yang kita nak kena buat. Kata Imam Ghazali, yang pertama, orang nak berhijrah, orang yang nak mula dah, orang yang dah nak mula nak mendekatkan diri kepada Allah, nak mencari bekalan mati, dia tak dapat tidak, mesti menuntut ilmu, mesti jadikan dirinya orang yang menuntut ilmu, mesti. Tak dapat tidak, mesti. Dan ada ilmu-ilmu pula yang mesti didahulukan daripada ilmu-ilmu yang lain, iaitu ilmu fardu ain. Selain daripada itu, kata Imam Ghazali, hendaklah dia banyak-banyak bertaubat kepada Allah, banyak-banyak bertaubat kepada Allah, agar ilmu-ilmu yang manfaat dia belajar tadi boleh jadi bersih sampai ke dalam hatinya. Kalau tak, jadi kotor juga. Kalau tak, hatinya jadi kotor juga. Belajar je ni tasawuf dah, macam-macam kitab dah mengaji. Tapi tak ada perubahan pun, tetap juga macam biasa. Duk berdengki, duk mengumpat, ngaji tasawuf, ngaji. Sebab ilmu yang kita belajar, ilmu tasawuf yang kita belajar, ilmu tauhid yang kita belajar tadi, jadi terkotor, dicemari oleh hati kita yang kotor tadi. Kena taubat, barulah insya-Allah dapat manfaat yang sempurna. Maka tilik atamu, atau apa suatu engkau berbuka puasa, dan pada siapa engkau berbuka puasa, makanan siapa yang kau makan, maka beberapa orang yang makan satu suap, maka terbelit hatinya.
Terbelit hatinya, terbalik hatinya. Daripada baik jadi kotor. Daripada hatinya baik jadi kotor. Sebab apa? Makan tadi. Makan makanan yang haram. Makan hak orang. Daripada barang yang ada atasnya tiada kembali kepada halnya hati yang asal selama-lamanya. Dan beberapa daripada satu makan yang mengharamkan berdiri malam. Berapa banyak makanan-makanan yang masuk dalam perut kita menjadi asbab kita tak boleh nak bangkit beribadat di malam hari. Kerana dalam tubuh badan kita ada benda haram. Nabi kata orang yang dalam tubuhnya ada benda haram, dia akan tertegah daripada beribadat. Dia akan tertegah daripada beribadat. Kalau beribadat pun ibadatnya tak diterima oleh Allah, tak diterima oleh Allah. Jadi makanan ni penting. Makanan penting. Kena jaga bab makan minum. Dan beberapa daripada satu suap makanan yang mengharamkan berdiri malam. Dan beberapa daripada satu pandang menegahkan membaca akan surah. Kadang-kadang dengan sebab mata kita suka memandang benda haram, Allah tegah mata kita daripada nak menatap kitab Allah. Dengan sendiri matanya tak boleh nak pandang Quran. Sebab matanya tu kotor dengan dosa-dosa. Melihat benda yang haram. Sebab tu Allah tegah telinga kita daripada mendengar ilmu yang baik. Sebab telinga kita selalu digunakan untuk menadah dengar perkataan yang haram. Tak layak. Lidah yang kotor ni tak layak nak membacakan kalam Allah. Mata yang kotor ni tak layak nak menatap Al-Quran, nak menatap kitab-kitab ilmu. Telinga ni yang kita kotorkan dengan perkataan yang haram ni tak layak nak dengar ilmu yang bermanfaat. Sebab tu kena taubat dulu. Kena bersihkan balik mata kita daripada dosa melihat benda haram. Bersihkan lidah kita daripada mengumpat, mengadu domba dan sebagainya. Kena bersih. Barulah insya-Allah nanti diringan nak baca Quran. Kena bersihkan dosa telinga kita yang suka mendengar aib orang. Taubat daripada dosa telinga kita. Kena taubat satu-satu. Bukan taubat secara langsam, bukan. Kena taubat secara satu persatu. Bukan langsam. Ya Allah, aku minta ampunlah segala dosa-dosa. Ini seandainya kita dah tak ingat apa dosa yang kita buat. Selagi kita ingat apa dosa yang kita buat, kena minta ampun dengan Allah satu persatu. Kita tahu mata kita ni tadi ada tengok benda haram. Kena taubat. Kena taubat makna minta ampun kepada Allah dosa tengok benda haram. Lepas tu kena taubat minta ampun dengan Allah dosa dengar benda haram. Taubat tadi mengikut syarat rukun lah. Ada syarat ni, ada rukun ni. Azam tak nak tengok lagi sampai bila-bila. Tu contoh lah, tu contoh. Bertaubat kerana Allah, taubat kerana nak menjunjung perintah Allah, taubat kerana hukum taubat tu hukumnya wajib. Kemudian azam untuk tidak ingin melihat dah benda-benda haram selama-lamanya. Azam yang putus dalam hati. Kemudian dia akan berusaha menjaga matanya untuk tidak mengulangi dengan sengaja melihat benda haram. Itu syarat-syarat taubat. Itu bahagian mata. Kena taubat pula bahagian telinga. Kena taubat pula bahagian lidah. Kena taubat pula bahagian tangan dan sebagainya. Kemudian bila dah tak ingat apa lagi dosa ni, apa lagi dosa yang aku buat ni, tak teringat dah, punya banyaknya dosa sampai tak teringat dah. Apa lagi? Barulah kata tadi, aku taubat daripada segala dosa-dosa yang aku sendiri tak ingat, yang aku tak tahu, ya Allah. Sesungguhnya kau maha mengetahui dosa-dosa aku. Baru situ. Bukan tiba-tiba main langsam macam tu. Sebab tu taubat tu ibadat. Taubat tu ibadat. Bila sebut ibadat, mesti kena ada ilmu. Kalau tak, orang lain taubat betul, kita taubat tak betul. Bila taubat tak betul, tak cukup syarat rukun, dosa hatinya takkan jadi bersih sampai bila-bila. Kerana yang nak membersihkan hati ni taubat nasuha, taubat yang mengikut syarat dan rukun. Macam mana taubat? Apa tu taubat? Kena belajar.
Cari, tengok dalam bab taubat tu apa syarat taubat, apa rukun taubat. Kalau dosa dengan Allah macam mana nak taubat? Kalau dosa dengan orang macam mana nak taubat? Kalau dosa maknanya dosa yang melibatkan harta benda orang macam mana nak taubat? Dosa yang melibatkan aib orang macam mana nak taubat? Semua tu ada cara, ulama dah siapkan dah terangkan dalam kitab-kitab tasawuf tu. Ngajilah supaya kita dapat menghasilkan taubat yang sebenar-benar, yang membersihkan hati. Kalau tak, nanti taubat tapi hati tak bersih sampai bila-bila. Taubat dah tapi hati tak bersih. Kenapa ni? Rupa-rupanya taubat tak cukup rukun. Macam solat lah. Kalau tak cukup rukun, tak panggil solat. Meskipun perbuatannya macam orang solat, tapi tak panggil solat. Itu bukan solat yang sebenar. Solat yang sebenar cukup rukun. Taubat yang sebenar cukup rukun. Kita taubat tak cukup rukun, makna belumlah lagi bertaubat. Walaupun matanya menangis, walaupun dia melalak, menangis, mengaung, tapi kalau tak cukup syarat dia, bukan taubat. Meskipun air matanya mengalir. Bukan boleh main astagfirullah macam tu kita taubat dah. Bukan. Ada syarat. Macam mana hati dia waktu taubat, macam mana niatnya, macam mana. Waktu ngaji, terus mengaji, belajar, terus belajar. Jangan syok sendiri, berasa macam kita dah alim, dah tahu, dah pandai segala hal. Nanti kita yang menyesal. Dunia ni cari lebih-lebih kurang. Bukan tak boleh seronok, boleh. Bukan tak boleh nak mewah, boleh. Tapi jangan sampai melampau. Apa makna melampau? Sampai Tuhan pun kita langgar. Sampai Tuhan pun kita langgar, sampai agama pun kita langgar, sebab dek nakkan seronok atas dunia tadi. Itu yang Allah benci, itu yang Allah marah. Nak kaya sampai langgar Tuhan. Nak masyhur sampai langgar Tuhan. Nak mewah sampai langgar Tuhan. Ni yang tak boleh. Tapi kalau dia nak mewah, nak kaya, nak hebat, tapi dia tak langgar Tuhan, tak langgar agama, silakan. Silakan, teruskan. Tapi kalau nak mewah, nak kaya, nak hebat atas dunia, sampai Tuhan pun kita langgar, sampai Allah pun kita langgar, itu yang mendatangkan kebencian, kemurkaan Allah atas diri kita, atas anak bini kita. Dan beberapa daripada satu pandang yang menegahkan membaca akan surah. Jadi mata kita ni kalau banyak dosa, dengan sendiri dia akan berat nak memandang Quran dengan sendiri. Jadi benarlah kata ulama. Kenapa tubuh badan kita rasa berat, rasa lesu nak buat ibadat? Jawabnya kerana dibebani oleh dosa-dosa. Dibebani oleh dosa-dosa tu. Tu yang membuatkan tubuh kita berat nak mengabdikan diri kepada Allah. Sebaliknya orang yang bersih daripada dosa, tubuhnya ringan nak buat ibadat. Dia jadi ringan, dia jadi seronok, dia jadi senang, dia jadi mudah nak beribadat. Tapi kalau penuh berat dengan dosa, dia jadi lembab, jadi lemau, jadi malas, jadi lesu. Macam mana cara nak jadi rajin? Taubat. Kata ulama, kata Imam Ghazali, bertaubat tu supaya kita mendapat taufik daripada Allah untuk mengerjakan taat. Kenapa kena taubat? Supaya kita diberi taufik oleh Allah untuk beribadat. Bila dia bertaubat, hatinya bersih daripada dosa. Bila hatinya bersih daripada dosa, akan datanglah taufik daripada Allah. Bila dapat taufik, bolehlah nak beribadat. Bila datang pertolongan Allah, bolehlah nak beribadat. Walaupun berat, tapi bila datang taufik Allah, dia jadi ringan. Maka usaha jaga pandangan mata kita. Kena saling ta'awanu alal birri wa taqwa. Orang lelaki, orang perempuan tutup aurat, tolong menolong di antara satu dengan yang lain. Sama ada di luar ataupun di dalam media, samalah. Usaha bantu orang lain, tolong orang lain jaga mata.
Tolong orang lain jaga mata. Jangan jadikan diri kita asbab mata orang lain terpalit dengan dosa. Padam gambar-gambar kita yang tak sepatutnya tu, padam. Tu syarat taubat tu. Kalau dia taubat daripada mendedahkan aurat, dia kena padam gambar-gambar dia yang mendedahkan aurat dalam media-media. Itu syarat dia. Dia tak boleh nak taubat tapi dia biarkan gambar-gambar tu, tak boleh. Dia kena padam. Dia kena usaha padam selagi mampu. Sampai tahap tak mampulah, tu serahlah kepada Allah. Moga Allah ampunkan. Yang dah sampai kepada orang-orang lain tu, mudah-mudahan harap-harap Allah ampun. Sebab dulu kita buat dalam keadaan kita jahil. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Jaga telinga. Kalau orang nak dengar, orang nak cerita hal orang, kalau orang nak dengar, orang nak cerita tentang dosa orang, aib orang, salah orang, lari. Jangan tadah dengar, lari. Kita tarik kerusi. Bukan lari, rapat lagi ada. Tak dengarkan rugi. Tak dengarkan dah terlepas pula cerita hot ni. Allah. Tak kira lah. Hal adik-beradik kadang ialah manusia, kita kadang leka, kadang lupa. Kadang berlaku dalam keluarga. Ipar yang ni datang cerita jahat ipar tu. Ipar yang tu datang cerita datang pasal jahat ipar yang tu pula. Sepatutnya jangan macam tu. Tu nama tetap namanya mengumpat. Tetap namanya mengumpat. Abang sulung datang, kakak sulung datang cerita pasal jahat adik. Adik datang cerita pasal jahat kakak. Apa tujuan? Kalau tujuan kita ceritakan kelemahan, keaiban adik-beradik kepada mak kita, kepada ayah kita, supaya mak ataupun ayah memberi nasihat, itu ada jalan. Itu ada jalan keharusan. Tapi kalau kita cerita semata-mata nak memberitahu saja, supaya jangan orang ni tak tahu dosa yang dibuat oleh orang yang ni, itu tetap namanya mengumpat, dosanya besar, menghapuskan pahala ibadah tetap. Jadi hati-hatilah kita, waspadalah kita. Sebab itulah semua kena pakat mengaji, supaya pakat takut dengan Allah. Bila takut dengan Allah, kita akan mikir benda yang aku nak buat ni betul ke tak betul, kena ke tak kena. Tapi kalau tak ada ilmu, tak ada pengetahuan, kita anggap itu macam cerita biasa. Rupa-rupanya dosa besar. Kadang-kadang si ibu pula, anak yang ni datang cerita pasal anak yang tu. Anak yang tu datang cerita pasal anak yang ni pula. Na'udzubillah. Sepatutnya tak berlaku macam tu. Inilah yang akan menyebabkan nanti hati-hati kita ni jadi jahat. Saling bersangka jahat, saling dah tak ada rasa hormat. Aku dah tahu aib kau, kau dah tahu aib aku. Dia jadi macam tu kan. Itu sebenarnya fitnah syaitan yang nak memporak-perandakan, khususnya dalam rumah tangga. Dia mengumpat ni tak peduli orang lain ke, darah daging ke, sama. Bukan kata kalau adik-beradik tak apa, dibenarkan nak mencerita. Orang lain tak boleh. Kalau orang lain namanya mengumpat, kalau adik-beradik ipar dua tak apa, itu dimaafkan. Tetap namanya mengumpat, kecuali dengan niat dan tujuan yang betul. Itu lain. Dengan niat dan tujuan yang lain. Kita datang kepada mak kita cerita, mak, ni ada masalah lah, nak minta mak ke ayah ke tolonglah tegur. Tolonglah tegur, tolonglah nasihat. Begini. Tu kalau niatnya begitu tak apa. Tapi kalau semata-mata nak cerita, tetap namanya mengumpat. Perbaiki. Kita ni memang manusia, tak boleh lepas daripada tu. Ini salah silap. Kadang daripada silap tu yang akan mengingatkan kita lama. Kita akan jaga. Lepas daripada tu kita akan usaha jaga baik-baik. Allah nak ajar kita.
Allah nak ajar kita dengan macam-macam cara, dengan macam-macam cara. Jadi bila dah dikotorkan tadi telinga kita dengan perkataan yang haram, payahlah telinga kita ni nak menadah dengar benda yang baik-baik. Sebab dosa tadi tu, dosa telinga tadi, dosa dengan umpatan, dosa dengan aib orang macam-macam tadi tu. Inilah yang menjadi penghalang ni, jadi dinding. Dengan sendiri dia tak suka nak dengar benda-benda baik. Dengan sendiri dia tak suka nak dengar benda-benda baik. Kena taubat. Bersihkan balik dosa telinga kita. Bersihkan balik dosa telinga kita. Lari kalau boleh lari. Ataupun cut biar cerita benda lain. Jangan terus cerita benda. Tak ada kena mengena. Kita tahu pun tak ada faedah. Bahkan merosakkan lagi hati kita. Daripada nak sangka baik, jadi sangka jahat. Yang main perkataan ni tak banyak sikit dia akan bagi kesan dalam hati. Daripada kita hormat, bila dengar cerita yang tak sepatutnya, dah hilang hormat dah. Padahal ceritanya entah betul entah tidak. Entah betul entah tidak cerita tu. Paling tidak kesan dia dah mula nak berjahat sangka dah. Tu kan dah lain tu. Sebelum dengar cerita tu hati kita lain. Bila dengar cerita hati dah jadi lain dah. Itu fitnah syaitan. Nafsu dia memang benci kita ni berbaik-baik. Dia memang tak suka kita berbaik-baik di antara satu dengan lain. Dia tak suka kita saling bersangka baik. Syaitan nafsu sangat suka kita saling bersangka jahat, saling berdengki, saling berdendam. Supaya nanti boleh dihumban dalam neraka sama-sama dengan dia. Na'udzubillah min zalik. Usaha kawal, usaha sabar, kawal. Taubat, minta tolong dengan Allah. Dan beberapa daripada satu pandangan menegak membaca akan surah dan bawahnya hamba makan akan satu makan, maka diharamkan berdiri setahun. Dengan sebab makan beberapa suap makanan yang haram, Allah halang dia daripada beribadat selama setahun. Allah halang dia, Allah tak bagi taufik dia untuk beribadat dengan sebenar-benar. Rugilah kalau dia mati dalam tahun tu. Kalau dia mati dalam tahun tu, mati dalam keadaan tak dapat taufik daripada Allah nak beribadat. Nak beribadat ni perlukan taufik, tapi bila dah Allah tegah taufik, tak boleh beribadat. Bila tak boleh ibadat pula, datang sedang molek lah, datang ajal kita. Habislah. Kita nak taufik. Kita ni nak taufik, nak sentiasa taufik. Supaya kita sentiasa boleh taat kepada Allah. Itu pentingnya taufik tu. Taufik ni pertolongan Allah. Daripada celik mata sampai padam, sampai lelap mata balik tu. Kalau boleh nak dapat taufik daripada pagi bawa ke malam. Supaya daripada pagi sampai ke malam dia buat benda baik zahir batin sampai dia tidur balik. Besok nak lagi taufik ya Allah. Macam itulah. Ni alhamdulillah ni dengan taufik Allah lah ni. Kita boleh datang ke surau ni, mengaji ni, semayang ni, taufik Allah. Kalau tak dapat taufik, jangan haraplah kita nak datang ni. Tak boleh kita nak datang. Kadang-kadang ada masa-masa kadang kita ringan je nak buat ibadat tu. Jadi seronok je nak buat. Jadi senang aje. Tu taufik lah tu, pertolongan. Dia ada masa bukan main berat lagi. Bukan main berat. Quran depan mata tengok. Tengok Quran tu, tengok lah. Tengok. Dia jauh, tengok. Bukan capai baca. Tengok. Bukan main berat lagi. Handphone kita jauh, kita boleh pergi ambil. Quran depan mata je. Atas meja Quran. Tak dapat taufik, jangan haraplah nak buka. Tapi kalau dapat taufik, insya-Allah. Dia rasa nak baca, dia jadi ringan ni. Tu taufik. Sebab tu kita kena mohon, minta pada Allah bagi taufik selalu supaya kita boleh buat ibadat dan meninggalkan maksiat. Kita nak tinggalkan maksiat pun dengan taufik Allah, nak buat ibadat pun dengan taufik Allah juga. InsyaAllah ada masa lagi. Tapi jangan lengah-lengah. Cepat-cepat usaha baiki diri kita. Usaha baiki hati kita demi akhirat kita. Nanti kita juga yang senang. Nanti kita juga yang bahagia. Nanti kita juga yang selamat daripada azab Allah, bukan orang lain. Orang yang usaha baiki diri, dialah yang untung. Dialah yang untung. Saling ingat mengingati. Saling tolong menolong. Orang kalau nak cerita benda jahat pada kita, kita lari. Sebenarnya kita dah tolong orang tu.
Bukankah orang yang mendengar mengumpat tu dia bersekongkol dengan orang yang mengumpat. Orang nak cerita benda jahat, kita tak dah dengar. Kita tolong dia tu. Tapi kalau kita lari, kita selamatkan lidahnya daripada meneruskan perkataan yang haram. Kita dah tolong orang beribadat dah tu. Kita tolong dah. Kalau kita tak dah dengar, makna kita membiarkan dia cerita benda haram. Tapi kalau kita lari, kita tak nak dengar, sebenarnya kita dah menyelamatkan dia. Maka lazimkan olehmu, kata Imam Ghazali, lazimkan, pastikan, mestikan. Hei lelaki, orang perempuan tak masuk dah. Hendaklah kamu wahai laki-laki berazam sungguh-sungguh maknanya. Hei laki-laki, orang perempuan tak masuk, orang perempuan lantak dia lah. Macam tu. Dah masuk perempuan cuma dipanggil lelaki tu kinayah daripada orang yang mujahadah. Siapa-siapa yang mujahadah, yang semangatnya kental berperang dengan nafsu dia, jaga makan, jaga minum, jaga telinga, jaga mata, jaga lidah, dia dipanggil rijal, orang laki-laki. Dia dipanggil laki-laki walaupun dia perempuan, walaupun dia perempuan, tapi dia usaha jaga mata dia usaha jaga telinga dia usaha sungguh-sungguh jaga lidah dia. Dia usaha jaga hati dia kawal nafsul ammarah dia. Dia kawal emosi dia. Dia ni rijal namanya. Lelaki perkasa. Tapi kalau kita laki-laki, badan sadar, misai melenting, tak boleh jaga mata, pondan namanya. Tu bukan laki-laki, tu pondan. Tu pondan. Tu bukan laki-laki, tu bapuk pondan. Lembek. Tapi kalau dia berusaha, bersungguh-sungguh, dia tak mengalah, dia perang, tak boleh cuba lagi, dia rijal, dia laki-laki yang sejati, makna dalam ibadat, makna dia orang yang bersungguh-sungguh. Bukan sebarang orang maknanya. Maka lazimkan olehmu, hei laki-laki, wahai orang yang bersungguh-sungguh, maksudnya nak mencari redha Allah, tak kira laki-laki, tak kira perempuan, dengan menilik yang halus. Sungguh-sungguhlah kau perhati. Jangan perhati lebih kurang. Tilik halus. Tilik betul-betul. Selidik betul-betul. Masalah makan minum ni. Masalah cari duit ni. Tilik betul-betul. Perhati baik-baik. Dan memeliharakan sehingga pelihara yang sangat-sangat pada makanan kamu. Pesan taklah kau, wahai laki-laki, wahai mana-mana orang yang bersungguh-sungguh nak beribadat kepada Allah, hendaklah kau perhati sehabis-habis perhati, cermat sehabis-habis cermat di dalam urusan nak menjaga makanan tadi ataupun rezeki yang nak masuk dalam tubuh badan kita. Kenapa? Kerana makan, minum dan rezeki yang nak masuk dalam tubuh kita ni diibaratkan seperti biji benih ibadat. Kalau kotor biji benih, kalau rosak biji benih, rosaklah pokoknya, tak adalah untungnya, rugi lagi ada. Tapi kalau biji benihnya baik, biji benihnya grade A, akan tumbuhkan pokok yang berkualiti, hasil yang lumayan maksudnya. Makanan yang baik, makanan yang bersih, makanan yang halal akan menjadi asbab tumbuhnya ibadat yang baik-baik. Itu maksud. Sebab tu dia kata perhatikan bab makan, bab rezeki ni jangan main-main. Perhatikan sehabis-habis, perhati, jangan buat lebih-lebih kurang. Jangan buat lebih-lebih kurang. Kalau kita tahu benda tu tak nyata halal haram, tinggalkan terlebih baik. Barangkali benda tu benda yang haram dan boleh jadi dia halal, tapi status dia tu meragukanlah. Ada yang kata boleh makan, ada yang kata tak boleh makan, ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Tinggalkan itu terlebih afdal. Tinggalkan terlebih afdal. Takut syubhat. Itu namanya syubhat lah. Sebab yang halal tu terang-terang nyata halal, semua orang kata halal. Yang haram semua orang kata haram. Tapi ada jadi kadang-kadang makanan ataupun usaha pekerjaan, ada yang kata halal, ada yang kata haram. Ada ulama kata membenarkan, ada ulama kata tak boleh. Itu namanya syubhat lah tu. Jadi afdal tinggal, cari benda lain. Banyak lagi benda lain. Banyak lagi benda lain. Kalau kerja, banyak lagi kerja lain daripada kita buat kerja-kerja yang terpalit benda-benda syubhat dalam tu. Usaha benda lain. Ada lagi jalan lain nak cari rezeki. Kalau dah tak ada sangat, tu bolehlah.
Dah tak ada sangat-sangat dah yang halalnya. Bolehlah. Siapa tu? Baik. Jika ada bagimu dapat penolong dengan hatimu dan cita di dalam ibadat. Kalaulah dalam hati kamu tu ada cita-cita nak menjadi ahli ibadat, kalau ada angan-angan cita-cita nak jadi ahli ibadat, maka perhatikanlah baik-baik tentang makan minum. Dan cita dalam ibadat, maka Tuhanmu inilah makna ibadat, maka Tuhanmu inilah pada asal makanan hingga ada pada jalannya. Maknanya pastikan bab makan ni. Kalau kita nak cari kerja, pesan dengan anak-anak kita, kalau nak cari kerja, selidik dulu, tanya dulu, boleh tak apa hukum kerja tempat macam ni, sebab ni nanti jadi duit kita dapat bulan-bulan ni. Apa guna dapat bulan-bulan riban tapi haram, riban tapi syubhah. Nanti kita makan, bagi anak bini kita makan. Sebab tu sebelum kerja tu selidik dulu baik-baik, tanya dulu alim ulama, tanya dulu tu guru, macam mana ni tu guru, kerja ni begini-begini, boleh ke tidak? Ada ulama kata boleh, ada macam mana yang sebenarnya, macam tu. Jangan bila dah buat, nanti kan dah dapat hasil berbulan-bulan, dah jadi sayang, bila dah tahu, kemudian baru tahu benda tu haram ataupun benda tu syubhat, susah dah kita nak lepaskan sebab dah dapat hasil ni tadi. Jadi sebelum buat sesuatu, tanya dulu, itu yang sepatutnya. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a hadil putri unsa wa dzakar. Allahumma khalisna mimma ana fihi khalasan jamila wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.